Hari ni kita akan tengok dulu tajuknya kepentingan tadabbur, kewajipan setiap muslim. Kewajipan ke atas setiap muslim, tanggungjawab kita terhadap Quran ni, antaranya apa dia? Tadabbur Quran. Jadi tadabbur ni dia pilihan ke ataupun perintah? Itu soalan pertama dulu. Sebenarnya kita nak tadabbur Quran ni kan, dia pilihan ke ataupun dia perintah Allah? Dan pilihan tu macam maknanya dia macam ilmu tafsir. Tafsir ni dia satu ilmu yang khusus, yang mana dia hanya kepada ahlinya yang tertentu, yang belajar betul-betul lah. Dalam sebagaimana hadis sebut, Nabi SAW sabda, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran ni ikut dia punya pandangan dia semata-mata tanpa ada landasan dia, disiplin dia, maka apa? Siaplah tempat ni dalam neraka. Jadi adakah tafsir ni sama dengan tadabbur? Orang kata tadabbur ni tafsir ke? Ilmu tafsir macam mana, tadabbur macam mana? Berbeza, dia tak sama. Jadi bezanya antaranya yang mudahnya adalah tadabbur adalah matlamat Quran turun. Okey? Matlamat Quran turun antaranya adalah kepada kita untuk kita tadabbur ayat-ayat dia. Sedangkan tafsir adalah dia punya salah satu medium supaya keberkesanan tadabbur tu mendalamlah. Begitu juga Quran ni kita kata pertama wahyu turun, Iqra. Quran untuk dibaca ayat-ayatnya. Adakah matlamat Quran untuk dibaca saja? Tak. Matlamat dia, bacaan itu adalah jalan pintu untuk capai kepada maksud tadabbur tadi. Okey, sekarang ni kita nak tengok makna tadabbur dalam Quran. Pertama kita buka surah 38. Jadi saya sebut nombor. Ni kaedahnya. Jadi saya akan sebut nombor ayat. Okey, kalau kita tengok di sini 38. Ni nombor surah. Ayat 29. Ini nombor ayat. Jadi kalau dalam Quran sekarang dia dah ada dah nombor surah dan ayat. Seeloknya pakai Quran yang mana? Yang macam saya nampak depan ni semua okey lah. Kalau boleh yang ada terjemahan lah. Macam saya punya ni apa? Ar-Riyad ni saya cadangkan cari yang ni. Kan? Ajiran ni boleh tengok kot. Ar-Riyad ni. Macam yang Ar-Riyad. Tapi bagi siapa yang memang dah boleh faham mahir Arab ni, tak apalah, tak payah terjemahan pun tak apa. Cumanya kita akan terjemahkan juga ayat tu nanti. Okey? Okey, buka surat 455. 455. Okey, muka surat 455. Muka surat 455. Surah Sad. Surah Sad, muka surat 455. Jadi saya faham kita mungkin tak hafal. Jadi saya sebut nombor ni kat surah ni, kalau kita tengok dalam mushaf dia ada nombor 38. Nampak tak? Jadi tengok ikut situ lebih senang. Muka surat 455 ayat, cari ayat 29. Jumpa tak? Jadi saya tuliskan ayat ni. Kita bila tadabbur, maksudnya dia memperincikan sesuatu. Tadabbur. Kataan tadabbur ni daripada perkataan dubur. Ini bukan perkataan yang hina ni. Dabbara ni, dubur maksudnya penghujung. Memerhati sesuatu sampai ke penghujung, sampai dapat satu penghasilan. Itu tadabbur. Okey? Perkataan dabbara ni. Dalam Quran, dalam surah ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayatnya apa? Kitabun. Saya tuliskan
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kita berhenti sini dulu. Ni kita nak tadabbur. Kita nak tadabbur bahagian pertama dulu. Cuba kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah sebut dalam ayat ni dengan mula dengan kalimah kitabun. Kitabun ni nama dia apa? Tanwin. Kan? Tanwin. Perkataan bahasa Arab ni kalau ada tanwin, dia tak boleh jadi sebagai subjek ayat. Dia tak jadi sebagai subjek ayat. Maknanya bila sebut kitabun, dia mesti ada sesuatu yang ayat kalimah sebelum. Sebab itu kalau kita tengok dalam terjemahan, apa terjemahan dia? Dia kata ini adalah sebuah kitab. Dia ada hadza kat sini. Hadza. Ataupun hadhihi pun boleh, ataupun zalika. Hadhihi ya zalika. Maksudnya hadza kitabun ataupun zalika kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Jadi Allah nak sebut tentang kitab. Apa maksud kitab ni? Iaitu Al-Quran lah. Tapi tak sebut Quran. Kalau sebut Quran maknanya apa? Al-Quran lah. Quranun anzalnahu ilaika. Tapi di sini Allah sebut dengan panggilan kitab. Jadi kalau kita tak tadabbur, kita rasa macam tengok terjemahan Quran lah tu. Jadi ada faedah tak Allah sebut kitabun pada kita lagi dah? Sebab kita dah terjemah makna dia Quran. Dapat tak satu benefit tentang perbezaan? Allah buat Quran ni ada perbezaan. Allah tak guna Quran. Allah sebut kitab dalam ayat ni, maknanya ada sesuatu yang Allah nak kita tahu. Tapi kita tak tadabbur. Jadi kita rasa terjemahan dia Quran lah. Kita tak nampak satu intipati yang mendalam yang Allah nak suruh kita sedari. Apa maksud dia? Kenapa Allah tak guna Quran? Quran maksud dia bacaan, satu yang kita boleh baca. Sedangkan kitab ni maknanya apa? Kitab ni dalam bahasa Melayu ni terjemahan dia himpunan tulisan. Himpunan tulisan disebut kitab. Jadi tulisan yang dihimpunkan, lalu dikumpulkan dan dimudahkan kita kepada kita, dia nama dia kitab. Dia panggil kitab. Itulah asal makna dia. Cuma kita ni dah sebut bahasa Arab tu, kita melayukan Arab tu. Kitab juga. Jadi asal makna kitab ni maknanya himpunan tulisan. Nak menunjukkan, kemudian Allah sebut anzalnahu ilaika, kami turunkannya kepada engkau. Iaitu sifatnya pada permulaannya tulisan ni kita tak boleh lagi baca sebab wahyu belum turun lagi. Lalu Allah turunkannya kepada Nabi SAW menyampaikan pada kita. Maknanya apa yang Allah nak nampak di sini? Begitu mulianya Quran, begitu mahalnya Quran, yang mana asalnya di sebuah tempat yang tinggi, lalu diturunkan kepada kita untuk kita dapat banyak kebaikan. Jadi Allah sebut mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad, penuh dengan keberkatan. Jadi faedah yang kita nak tahu dan dapat dalam ni adalah Quran yang kita baca hari ini asalnya adalah menjadi rahsia sebelum dia diturunkan kepada kita. Maka di sini saranan untuk apa? Hargailah Quran ni. Hargailah dia dengan bersungguh-sungguh menekuni makna-makna dia.
Okay, jadi di sini ada pertama Allah. Peranan Allah, Allah menurunkan kitab dan Rasulullah menyampaikan kitab, dan dengan turunnya Allah turunkan kitab kepada Rasul ni, barulah keberkatan itu sampai pada manusia ini, adanya Islam. Tanpa kitab ni tak adalah agama kita hari ni. Tanpa Quran turun ni, tak adalah nikmat agama kita pada hari ni. Jadi apa tugas kita, tanda kita hargai kitab ni? Di ayat selepasnya. Apa di ayat selepas tu? Jadi selepas tu dinyatakan tentang ini, disebut liyadabbaru. Yadabbaru. Jadi ini perkataan tadabbur dalam Quran. Okey. Jadi perkataan li ni makna dia apa? Supaya. Li ni maksud dia supaya. Jadi tujuan kitab ni turun supaya apa? Yadabbaru maknanya mereka mentadabbur. Yadabbaru ni fi'il mudhari'. Ni kata kerja kala present tense. Maknanya dia sentiasa berlaku. Mereka sentiasa apa? Mereka sentiasa merenungi ayat-ayat ataupun mentadabbur. Mentadabbur ayatihi apa? Ayat-ayatnya. Ayatihi, iaitu ayat-ayat Quran ni. Siapa mereka? Siapa mereka dalam ayat ni? Sekarang ni siapa kami? Allah. Who ni siapa? Who ni? Ni banyak domain ni. Kami ni Allah yang turunkan Quran. Who ni ialah benda yang turun, iaitu kitab ni. Ka ni siapa? Rasulullah, kan? Tiba-tiba sekarang ni ada panggilan mereka. Mereka ni siapa pula? Jadi sekarang ni peranan-peranan ni semua dah selesai. Allah dah turunkan nikmat kat kita dah. Kan? Contohnya ayah dah bagi dah semua kat anak dia ni. Rasul dah sampaikan kat kita ni. Sekarang apa kerja kita? Sekarang ayat yang ketiga, yang bahagian ni sekarang kerja kita. Apa kerja kita? Tadabbur. Itu tanda kita syukur. Allah dah turunkan kitab ini penuh dengan berkat kepada Rasul ni. Rasul menyampaikan punya susah payah kepada kita. Sekarang apa kerja kita? Tadabbur. Supaya. Jadi lam ni lam ta'lil. Memang itu matlamat Quran turun. Matlamat Quran turun untuk kita buat apa? Tadabbur. Jadi siapa yang tak nak tadabbur Quran ni, itu tanda dia syukur ke? Boleh tak kena cela dengan Allah kalau tak tadabbur Quran? Siapa tak tadabbur Quran, adakah saya tak tadabbur Quran ni dapat celaan ke ataupun okey je? Saya tanya soalan ni. Rasa-rasanya. Tapi kalau nak jawab tu kena ada dalil dia kan. Kita tak boleh cakap suka kita, sebab apa? Quran ni milik siapa? Milik Allah. Jadi sekarang kita dah tahu tugas sebagai orang Islam dengan Quran ni apa dia? Berusaha memahaminya dengan cara apa? Dengan tadabbur. Sebab itulah Quran ni antaranya ulama sebut, antaranya ulama di Pakistan ni disebut 5. Apakah tanggungjawab kita dengan Quran? Tulis Pertama, beriman dengan Quran. Beriman dengannya. Beriman dengannya. Kedua, tilawah, membacanya, tilawah. Nanti saya nak jelaskan makna tilawah yang sepatutnya kita faham. Sekarang ni kita faham tilawah apa? Betulkah tajwid kan? Adakah makna dia hanya itu ataupun betulkah itu makna dia? Itu kita akan kaji. Okey, yang kedua apa tadi? Tilawah ni tanggungjawab. Yang ketiga apa? Tadabbur. Ataupun fahmu, memahaminya dengan cara dengan tadabbur. Ni yang ketiga. Tadabburu, memahaminya. Yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkannya, beramal dengannya. Dan yang kelima, menyampaikan kepada yang lain. Yang kelima, menyampaikan kepada yang
lain. Dapat 5 tanggungjawab. Sebab itulah yang kelima ni, bila Haji Rani minta, yang kelima ini tanggungjawab. Bila orang minta suruh ajar Quran, siapa yang tahu kena cari masa juga sampaikan, macam mana pun. Kalau tidak, dia boleh jadi dia tak buat tanggungjawab tu. Itu saya rasa takut, saya rasa berdosa kalau tak muatkan juga tu. Jadi sebab saya cuba hadir. Jadi ingat 5 benda ni. Apa tanggungjawab kita dengan Quran? Pertama, beriman, yakin dengan dia. Dia ni pasti baik. Siapa yang belajar Quran ni pasti dapat kebaikan. Walaupun dia kaya mana pun, hidup dia senang mana pun kat dunia ni, tapi kalau dia tinggal Quran, pasti dia akan kerugian. Walaupun semiskin mana pun orang tu, sehina mana pun, macam tengok Bilal bin Rabah. Bandingkan Bilal bin Rabah dengan siapa? Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Inilah orang yang seksa Bilal bin Rabah. Kan? Umayyah ni orang yang ternama kat Mekah lah, orang kaya. Dan hamba, salah satu hamba dia Bilal bin Rabah ni. Tapi kerana Umayyah bin Khalaf tak ikut Rasul, tak ikut wahyu, tinggal Quran, dia mati dalam keadaan hina. Umayyah, siapa tahu macam mana cara Umayyah bin Khalaf mati. Dan Bilal bin Rabah pula, hidup dia lepas tu dia jadi orang yang mulia. Dia yang panjat Kaabah, dia jadi apa? Muazzin. Sampai nama dia sekarang bukan jadi nama dia jadi istilah pangkat. Kalau kat masjid ada nama apa? Orang panggil yang azan Bilal. Itu nama asalnya, tapi dijadikan pangkat manusia. Bila sebut Bilal, orang pandang mulia. Kenapa? Tu Bilal bin Rabah, hamba yang kulit hitam. Sebab apa dia mulia? Sebab dia dapat berkat Quran. Siapa yang hidup dia kan dapat dunia dan seisinya pun, tapi kalau dia tinggalkan Quran, dia akan hina sehina-hinanya. Dan siapa yang tak memiliki apa-apa bukan dunia, tapi dia ambil Quran ini, inilah orang yang akan Allah muliakan. Kita kena yakin ini. Sebab tu mubarak, berkat Quran. Jadi sekarang kita dah nampak tugas kita ni, salah satu ni tugas dia. Selama ni kita dah jalankan tugas, mungkin kita kata kita beriman, kemudian kita selalu tak tilawah, kita baca, tapi rupanya belum lagi ni. Tangga ketiga ni belum buat lagi. Apa dia? Tadabbur dia. Sebab apa? Selepas tadabbur barulah amal itu benar. Amal itu betul-betul kita jelas. Sebab cara kita nak tahu apa yang Allah nak, inilah jalan dia. Sebab tu sekarang bahagian yang ini Allah kata liyadabbaru ayatihi. Kemudian apa penutup ayat tu? Waliyatadzakkara. Kan? Dan supaya juga apa dia? Yatadzakkara ulul albab. Orang-orang yang bijak sana ni, orang-orang ulul albab ni sebut orang-orang yang berakal sihat. Ulul albab boleh dapat apa? Tazakkur, tazkirah, pengajaran. Jadi jalan nak dapat tazkirah, apa jalan dia? Dengan Quran, tadabbur. Jadi ni ayat pertama, perkataan tadabbur. Sekarang ni ini tanggungjawab. Ingat. Jadi ini ayat inilah sebenarnya, ni para ulama sebut ni antara maksud dia dalam ayat ni mengandungi perintah. Cuma yang dia datang bukan dalam bentuk amar. Tak nampak macam perintah kan? Tapi ini satu bentuk, bila sebut li ta'lil daripada Allah, maknanya itulah iradah, yang kehendak yang Allah nak, yang kita mesti ikut, yang kita mesti akur. Inilah tugas kita. Okey, pertama tanggungjawab kita tadabbur ayat ni. Okey, peganglah ayat ni. Yang kedua, kalau tak tadabbur Quran, dapat akibat tak? Apa akibat yang bahaya yang Allah sebut? Cuba buka surah yang kedua. Ni saya cuba buka sikit je ni. Kita dah kat 10 dah. Surah Muhammad. Surah tu nombor 47. InsyaAllah lepas ni dah cekap lah nombor ni. Surah nombor 47. Surah Muhammad nombor 47 ayat 24. Ayat 24. Muka surat 509. Muka surat 509. Boleh kita baca ayat tu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha.
Dia Allah bertanya, afala. Sekarang ni ada pemadam? Tak ada Tak apa. Tak apa. Aja dah, tisu. Boleh. Saya nak highlight beberapa kalimah je untuk dapat manfaat. Kalau ikutkan kita nak cuba kaji semua kan. Sekarang ni kita nak highlight mana-mana penting dulu, untuk congkir dulu, supaya kat sini nanti bila balik dah nampak dah. Oh, pentingnya tadabbur Quran. Sekarang ni saya nak masukkan rasa perasaan pentingnya tadabbur Quran tu. Okey. Jadi tadi kita nampak perkataan yang kita highlightkan, liyadabbaru ayatihi tu. Tu tugas siapa? Mereka, kita. Supaya mereka, iaitu umatnya, umat Rasulullah ni mentadabbur ayat ni pula. Baik. Sekarang ayat yang kedua ni yang saya bagi ni, ini adalah satu lagi yang menunjukkan apa dia? Bahayanya meninggalkan perintah tadabbur tadi. Surah 47 ayat 24. Cuba ayat 24 kan. Jadi Allah mula ayat tu dengan apa? Kalau kita baca afala kan. Jadi saya nak tengok afala ni, perkataan afala ni je, kalau kita salah faham pun kita dah rugilah. Kalau kita tak nak faham pun kita dah tak nampak sesuatu dah. Saya tulis fala, saya selangkan sikit. Sini saya buat tanda soal. Ni rahsia dia. Ni apa? Ni kita panggil kata tanya kan? Istifham. Harfu istifham ni. Ini apakah? Ataupun kita kata mengapakah? Ataupun ni bukan mengapakah, apakah? Jadi fala ni macam jawab ribat kepada pertanyaan ni. Jadi dia ada benda yang kita boleh takdir kat sini. Sebab ayat ni kita kata macam tergantung tak? Apakah lalu tidak mereka tadabbur Quran? Nampak tak macam ada sesuatu tu? Apakah? Tiba-tiba apa? Lalu tidak mereka mahu tadabbur Quran. Lalu tidak mereka dapat tadabbur Quran. Jadi sekarang ni takdir ni nak letak kat siapa? Jadi bila Allah tanya ni, Allah tanya kepada pembaca. Jadi setiap pembaca yang bijaksana, dia akan nampak kat sini. Jadi apa soalan yang letak ni? Masing-masing kita ada masalah yang menghalang kita daripada tadabbur Quran. Sebab itu Allah tanya kita, apakah drama-drama yang kamu sibukkan tu, kan? Lalu mereka tak sempat nak tadabbur Quran. Apakah kesibukan mereka berniaga tu, lalu tidak mereka sempat nak tadabbur Quran? Apakah macam tu? Boleh? Jadi masing-masing kita ni masalah berbeza-beza. Sebab itu di sini Allah gantungkan untuk masing-masing pembaca fikirkan masalah kamu ni yang halang kamu daripada nak tadabbur Quran selama ni. Nampak tak? Fala. Okey. Sikit je. Jadi sekarang kita dapat manfaat ni, kita rasa macam besar tak rupanya masalah. Yang kita jauh tak kita ni, apa dia? Banyak tak kesilapan kita? Dengan hanya satu ni je kita faham, ya Allah rupanya ini maksud dia. Jadi Allah kata apa? Fala, Allah jawab. Fala, apa dia? Yatadabbaruna Al-Quran. Al-Quran, soalan kat sini. Jadi apa masalah mereka ni yang menghalang mereka lalu tidak mereka mahu tadabbur Quran? Jadi masing-masing tanya masalah masing-masing. Masing-masing yang baca tanya masalah masing-masing. Lalu mereka apa? Yatadabbaruna Al-Quran. Okey. Jadi sekarang ni jawapan tu senyap, tak ada jawapan. Siapa yang jawab? Jadi Allah jawab untuk menyatakan apa? Bahayanya. Jadi Allah kata apa? Am ala qulubin aqfaluha kan? Aqfaluha. Jadi atau di atas hati-hati mereka ada apa dia? Aqfaluha ni apa? Kunci. Nampak tak? Inilah kesan dia. Jadi Allah jawapan ni kepada kita untuk apa? Menunjukkan satu ancaman.
Kalau kita tinggalkan Quran ni, kita kadang-kadang ada orang dia suka baca je. Tapi bila kata jomlah kita faham sikit apa makna dia, tak nak, dia nak baca sebab kan baca ni dapat pahala, ya kita tahu. Nabi sebut. Tapi kita bimbang juga, Allah kata apa? Allah cela bila kita sekadar itu saja tanpa mahu renungi makna dia. Sebab apa? Tujuan Quran turun untuk apa tadi? Difahami makna dia, untuk dijadikan hukum. Macam mana nak jadikan hukum kehidupan kalau tak faham? Boleh tak? Sebab tu akhirnya orang tu baca, dia baca ayat apa contohnya? Ayat jangan mengumpat, dia pun tak tahu apa-apa. Lepas baca je dia umpat orang. Ada manfaat tak bacaan dia tadi? Dia kata nak dapat pahala tadi ni. Adakah dia dapat pahala atau dapat dosa pula lah? Itu kita takut. Sebab itu kita kena selarikan, sesuaikan dengan makna Quran yang sebenarnya. Itulah tadabbur ni, saya nak cokil benda ni lah. Ini yang kita nak sentuh pagi ni sebagai mukadimah. Pentingnya tadabbur. Jangan tinggalkan. Bukan kepada saya saja. Belajarlah mana-mana pada siapa pun. Apa di antara tugas kita? Saya tak cukup saya baca saja. Buku lain saya baca, bahasa Inggeris ni. Saya nak lulus exam, saya nak faham. Kan? Buku komik pun orang nak faham. Dan tak rasa seronok kalau tak faham. Tiba-tiba buku yang boleh nak bawa pergi syurga, kita rasa tak payahlah. Saya nak baca saja. Ini satu bentuk perendahan kepada kitab yang mulia ni. Itu usaha kita yang kita kena ada. Maka di sini menunjukkan ancaman Allah kepada apa? Kalau tak tadabbur ni apa? Allah Ta'ala jawab, atau sebenarnya hati mereka ada kunci. Jadi kita bimbang, ya Allah, adakah hati dah kena kunci ni? Saya tak nak tadabbur, tak nak terasa pun. Jadi ini satu bentuk teguran Allah kepada kita dengan Allah mulakan pertanyaan. Faham? Ini dapat ayat yang kedua tentang tadabbur. Yang terakhir tentang tadabbur, ayat kita buka surah An-Nisa yang terakhir. Ini kesempatan hari inilah kepentingan tadabbur. Kita buka surah An-Nisa, surah yang ke berapa? An-Nisa, wahai muslimat. Surah yang ke empat. Surah yang keempat. 91. Ayat 82. Buka ayat 82. Muka surat 91 boleh? Nombor ayat. Okey, ayat tu menyerupai ayat yang mana? Ayat yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Ayat yang kita baru bagi tadi kan? Sama tak? Sama tak rangkap? Sama. Apa ayat tu? Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Okey. Sama rangkap bahagian pertama. Allah tanya apa? Afala yatadabbarunal Quran. Jadi sekarang ni kita dah tahu dah, bila ayat macam tu kita boleh kata apa? Apa masalah kita, kan? Sehingga kita tak dapat apa? Ambil masa nak tadabbur Quran ni. Kali ni dia punya view berbeza. Sekarang ni view dia apa? Allah terus kata apa? Hati, berkaitan dengan hati. Jadi maknanya beginilah tadabbur. Kesan tadabbur adalah untuk apa dia? Bersihkan jiwa. Jadi tujuan tadabbur Quran untuk tazkiyatun nafs. Sebenarnya tadabbur Quran ni jalan untuk sucikan jiwa. Itulah dia. Inilah jalan dia. Tazkiyatun nufus. Okey. Sekarang ni dalam ayat yang itu, yang mana kenapa antara punca manusia tak mahu tadabbur Quran, sebab apa? Dia meremehkan nilai Quran tu sebenarnya. Dan dia rasa ada benda lain lebih hebat daripada Quran. Jadi Allah nak buang sifat ini. Dia rasa Quran ni sama je dengan buku-buku. Sebab tu manusia ni tekuni buku lain bukan main lagi. Tapi bila Quran ni dia kurang sikit. Jadi
Ayat ini, ayat yang sekarang kita baca ni, Allah tanya, mengapa mereka terhalang tak mahu tadabbur Quran? Apa masalah mereka? Lalu Allah kata apa? Walau kana min indi ghairillah. Quran ni siapa yang tulis? Adakah macam bestseller buku yang lain yang hebat-hebat yang kamu anggap sampai kamu boleh hargai tu? Ataupun siapa? Jadi Allah kata walau kana min indi ghairillah. Kalaulah Quran ni bukan turun daripada Allah. Allah ni siapa? Yang cipta semua ni. Orang kata kalau orang yang paling hebat tulis buku, siapa yang cipta? Allah sendiri yang cipta. Dan ini kitab firman dia. Jadi Allah kata kalaulah Quran ni bukannya daripada aku, daripada Allah, apa Allah kata? La wajadu fihi ikhtilafan katsira. Pastilah mereka akan menemui apa? Banyak kesilapan, kekurangan. Sekarang ni kita dah bawa 3 ayat ni. Ada tak saling makin kuat ke ataupun nampak makin selaru? Makin mengukuhkan ke ataupun makin melonggarkan ayat Quran? Inilah tadabbur. Tadabbur yang paling dalam tafsir Ibn Kathir, kan? Macam mana kita nak faham Quran yang paling tinggi sekali? Quran dijawab dengan ayat Quran yang lain. Dia akan makin bind, makin kuat. Tapi kalau tulisan manusia ni kadang-kadang kita jumpa dah, ini salah ni. Tadi dia kata macam ni, sekarang dia akan celaru. Tapi bila Quran, itulah dia punya nikmat dia. Sebab itu rasa yang inilah kita nak cuba buat. Kita akan bawa ayat demi ayat. Kita akan buka ayat ni, kita akan buka ayat ni. Jangan rasa apa? Penat. Itu je. Saya minta jangan rasa apa? Putus asa je. Sebab kadang-kadang, yelah kan, ni senang tak? Okey tak? Boleh tak? Nak buka ayat kan? Kita akan pelan-pelan. Mungkin kita dapat satu hari ni 2-3 ayat ni ya. Okey, cukup dah. Nanti kita akan tambah lagi. Itulah tadabbur. Jadi Allah kata walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Pastilah ada banyaknya kekurangan, banyaknya satu yang tak sama dan sebagainya. Inilah indahnya Quran ni bila kita baca daripada awal sampai habis. Tak ada istilah sebenarnya apa dia? Tak ada istilah berhenti. Lepas baca ulang lagi. Dia pasti dapat faedah. Inilah sedikit perkataan tadabbur yang ada dalam Quran. Saya bagi 3 hari ni. Yang pertama, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini tugas kita mentadabbur ayat-ayat dia. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang tak nak tadabbur Quran, dan Allah kata apa? Adakah hati mereka dah terkunci? Jadi ini satu yang paling menakutkan bagi orang yang beriman. Siapa? Ini penghalang kepada hidayah. Kat mana pintu hidayah? Di tangan ke, di mata ke, di telinga ke, di kaki ke, di mana? Di hati. Bila hati kena kunci, pintu utama telah habis. Ini satu perkara yang paling ditakuti oleh siapa yang beriman. Jadi bila dia beriman, dia rasa dia takut hati dia dikunci, apa dia buat? Dia akan berusaha nak tadabbur Quran. Dan yang kedua, halangan kepada tadabbur Quran adalah sombong dengan Quran ni. Sebab tu dia sibuk dengan benda lain. Tapi dengan yang ini, dia rasa macam biasa-biasa je. Jadi sebab tu Allah kata apa? Kalaulah Quran ni bukan daripada Allah, apa dia? Pasti kamu akan temui banyak kekurangan. Wahai orang beriman, ambillah Quran ni sungguh-sungguh sebagai pedoman. InsyaAllah kita tadabbur ni, kalau kita akan nampak indahnya kalimat-kalimat Quran ni dan saling mengikat antara satu sama lain begitu kuat sekali. Jadi saya rasa untuk hari ni cukup ayat ni kot. Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya ke berkaitan dengan apa yang muskil daripada apa yang kita bincangkan hari ni? Boleh? Ustazah ada soalan? Yang lain? Puan ada? Okey. Haji ada? Saya tak soalan yang mungkin simple ajalah. Boleh. Pasal tadi kita nampak bacaan ulul albab kan. Ya, ulul albab. Kita banyak dimomok di Firauni dengan Ahmad Albab kan. Jadi dia Okey. albab tu pintu, betul ke albab? Okey, jadi ulul albab dia tak sama. Dia al-albab. Okey. Di sini perkataan ni albab. Okey. Ni kena baca bahasa Arab sikit lah ni. Ni
Al-babu. Al-albab ini daripada perkataan asal dia lubabun. Lubab ni. Lubab ni maknanya hati nurani. Hati nurani. Lubab ni hati yang paling dalam sekali. Hati ni ada 4 lapis ni, kan? Kita panggil sudur, qalb, fuad dan lubab. Yang lubab ni yang terakhir, hati yang paling dalam. Okey, ni perkataan ni. Sekarang ni pintu tu, dia kalau kita panggil pintu al-babu. Al apa? Bab. Ini al-bab. Yang ni al-babu pintu. Nampak tak? Yang ni asal perkataan dia babun. Ni dia tak ada lam. Yang ni sebenarnya dia ada lam. Ni al-bab. Nampak macam sama, lain tak sama. Pintu is pintu. Lubab ni maksudnya hati nurani. Lain. Asal dia lam, ada lam. Lam ba itu nama dia. Perkataan al-bab ni lam ba. Sedangkan perkataan ni babun. Ba alif ba, lain. Okey? Yang disebut ulul albab tu daripada kalimah asal dia lam ba. Lub ini. Kalau perkataan pintu tu asal dia ba. Ni, bab. Bab. Ba alif ba. Lainlah. Itu soalan dia. Ini kajian sebab tu kita kena kaji bahasa Arab, kan? Sebab kita nampak macam sama, sebenarnya kan dia berbeza sebab dia punya huruf tu halus, tak nampak kadang-kadang. Kita nampak bunyi sebab kita dengar ikut bunyi, kan? Bila kita tengok betul dia berbeza. Perkataannya pada makna pun berbeza. Jadi inilah perkongsian pada mukadimah hari ini untuk kita nampak kepentingan tadabbur Quran ni. Yang pertama, tadabbur adalah untuk apa? Sucikan hati kita lah. Tujuan dia, jalan dia. Jadi insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan sambung tarikh bila je. Jadi 2 minggu lagi 12. Jadi kita akan mula dengan kunci surah. Apa kunci Quran? Kunci dipanggil apa? Kunci dipanggil miftah, kan? Miftah kunci. Miftah. Fatah, kan? Jadi apa kunci Quran? Fatihah. Sebab tu nama surah Fatihah disebut Fatihah sebab apa? Yang membuka. Dia kunci. Nak faham Quran, kunci dia Fatihah. Jadi kita dah mudah lah, kan? Surah Baqarah panjang ni, saya nak tadabbur ni ustaz. Tak apa, surah Fatihah tu, itulah kunci dia. Jadi kita akan mula dengan surah Fatihah pada minggu depan. Kita tadabbur ayat daripada A'udzubillah, Bismillah dan seterusnya, satu persatu. Jadi apa yang perlu ada, alat tulisnya lah. Kalau boleh menyalin. Ada buku nota satu, Quran terjemahan satu. Saya akan tulis sebab konsep kita, sebab tu saya perlu whiteboard. Memang kelas saya mana-mana pun mesti ada whiteboard lah. Sebab konsep dia kita nak tulis, saya nak tulis ayat, kita nak penggal, kita akan terjemah ayat. Lepas terjemah ayat, baru kita tadabbur tu. Sebelum faham makna, macam mana tadabbur? Makna pun kita tak tahu. Sekarang ni kita nak tahu macam ni, kan? Baru kita tadabbur. Apa faedah daripada makna ni tadi, rahsia ni, baru dapat faedah. Tapi kalau kita terus je, kita tak dapat. Sebab tu macam mana pun nak tadabbur, mesti faham Quran. Sebab tu dia sebut last surah 12 ayat 2. Tutup dengan surah ni. Macam mana nak faham Quran pula, nak faham makna Quran? Surah 12 ayat 2. Surah 12 ayat 2, surah Yusuf. Apa jalan dia, metod utama? Apa metod utama nak faham bahasa Quran ni? Itu bahasa dia, bahasa apa? Bahasa dia sendirilah. Bahasa Arab tu. Allah sebut dalam ayat tu apa? Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin, kan? Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat dalam himpunan tulisan ni, kitab ni yang sifat dia mubin. Apa? Ayat ni sangat clear, jelas. 235. 235, muka surat 235. Jumpa? Okey, kita baca last ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra.
Tilka ayatul kitabul mubin. Kitabil mubin. Okey. Alif lam ra itu adalah ayat-ayat daripada kitab yang mubin. Apa makna mubin yang mudah kita nak faham? Mubin ni kalau saya kata dalam bahasa Inggeris dia crystal clear, faham? Sangat terang jelas. Tapi kenapa kita tak jelas? Itu masalah dia. Quran ni sifat dia, bahasa dia tu perinci. Dia tak ada macam makna yang sama-sama. Dia memang menjelaskan lah. Kebanyakan dia punya ayat-ayat ni. Sekarang ni apa kunci dia? Ayat 3. Ayat kedua. Apa ayat dia? Ji, ayat dia kedua apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Itulah kunci dia. Sesungguhnya kami pilih Quran ini, kami turunkannya dalam bahasa Arab supaya kamu dapat ta'qilun apa? Memahami maknanya dengan tepat. Apa jalan dia? Bahasa Arab tu. Itulah jalan nak faham. Sebab tu hari ni banyak golongan yang dia hanya ikut translation kan. Bila baca translation bukan baca Quran. Kita telah sedang membaca kefahaman orang yang translate tu. Dia ada bahasa Inggeris, ada banyak macam-macam version kan. Jadi dia terhad. Dan bila salah faham, jangan salahkan orang yang translate. Sebab orang translate atas dia punya kapasiti lah. Sebab tu macam mana pun kita kena usaha apa? Dengan jalan bahasa tu sendiri juga. Baru dia akan luas makna dia. Sebab itulah, inilah jalan dia. Kita akan sikit sebanyak belajar bahasa Arab. Ni saya cakap awal-awal lah. Kita akan sedikit banyak sentuh bahasa Arab. Bukan maknanya alamak ustaz ni yang saya takut kelas bahasa Arab. Bukan belajar nahwu, bukan. Tapi kita akan belajar direct terus daripada ayat tu. Apa faedah ayat tu dengan bahasa dia tu? Itulah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita boleh teruskan. Awak izinkan kita panjangkan umur, berikan kita masa, kesihatan semua. Dan terutamanya iman, rasa cinta untuk terus istiqamah hadir kelas. InsyaAllah kita bertemu pada waktu yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.